A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Diberikan kepada kita lagi kenikmatan dengan umur yang dipanjangkan hari ini, kesihatan tubuh badan, dan yang pentingnya masa untuk bersama-sama kita menelusuri satu lagi muka surat pada kalam suci ini. Hari ini kita masuk masih lagi surat Al-Anbiya, 10 ayat ini 25 sampai 35. Masih lagi dalam mod peringatan, mod revision, masih lagi beberapa muka surat ni mod revision perihal pertamanya apa dia asbab didatangkan rasul-rasul dan nabi-nabi kepada umat-umat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Apa dia peringatan utama yang diberikan oleh para nabi dan rasul? Apa dia kesalahan-kesalahan umat-umat terdahulu yang menuduh Allah ada anak dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk dan sebagainya. Ini kita diulang balik perihal tuduhan Allah ada anak dalam bentuk malaikat. Kemudian hari ini dipertontonkan kepada kita, diarahkan kepada kita untuk melihat kebesaran Allah pada kejadian alam. Ayat 30, 31, 32, 33 macam itulah lebih kurang. Pada kejadian alam. Kemudian diakhiri kita hari ini dengan menyatakan setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Itu mukadimah kepada hari ini lah. 10 muka masih lagi dalam mod peringatannya. Peringatan Allah minta kita fikir, lihat-lihat, tenung-tenung supaya mendapat manfaat pada diri kita. Begitu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Hari ini dari segi pembacaannya akan nampak mudahlah. Tafsir pun tak banyak sangat, sebab tu penerbit tak pilih dalam tafsir Ibn Katsir, dia ambil tafsir Imam At-Tabari. Peringatan sedikit-sedikit. Nanti kita tengok pula ada beberapa hadis riwayat seorang sahabat yang besar, Abu Zar Al-Ghifari. Nanti kita ulang kaji siapa dia Abu Zar ni. Abu Zar, bagaimana hidup dia, bagaimana mula dia bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dan bagaimana matinya dia, wafatnya Abu Zar. InsyaAllah, silakan 25 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadzalika najzi az-zalimin. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله. Terjemahan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, yakni Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berkata-kata mendahuluinya dan mereka melakukan segala perintah-perintahnya. Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai Allah. Dan mereka selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Barang siapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan adakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi kedua-duanya dahulu adalah satu, kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami menjadikan di atas bumi ini gunung ganang yang kukuh agar dia tidak bergoncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu seperti matahari, bulan, angin, awan dan lain-lain. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarannya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, yakni Muhammad. Maka jika engkau wafat, adakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Mu'jam, fijaja. Fajja, al-fajju, jamaknya fijajud, iaitu daerah yang mengepung dua gunung. Kata ini dipergunakan juga untuk menunjukkan jalan yang sangat luas. Firman Allah, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas. Al-Anbiya ayat 31. Sedangkan Al-Fajaju adalah dua lutut yang saling berjauhan. Ar-Ratib Al-Asfahani. Tafsir Jalalain. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung ganang yang kukuh, supaya tidak tamida, bumi ini goncang. Bihim وَجَعَلْنَا فِيهَا, bersama mereka, dan kami telah menjadikan pula pada gunung ganang itu fijajan, celah-celah yang dapat ditempuh, subulan. Lafaz subulan ini berfungsi sebagai badal, keterangan pengganti daripada lafaz fijajan, artinya jalan-jalan yang luas dan dapat ditempuh. La'allahum yahtadun,
agar manusia mendapat petunjuk untuk sampai pada tujuan-tujuan mereka dalam bermusafir. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap bagi bumi, sebagaimana atap yang menaungi rumah. Mahfuzan, yang terpelihara, tidak sampai runtuh. Wahum an ayatiha, sedang mereka daripada segala tanda-tanda berupa matahari, bulan dan bintang-bintang. Mu'riduna, tidak mahu memikirkan hal itu hingga orang-orang kafir itu mengetahui bahawa pencipta kesemuanya itu tiada sekutu baginya. Tafsir Al-Tabari. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan juga hujah-hujah kami ke atas mereka dan seluruh makhluk kami bahawa kami menjadikan di bumi gunung yang tertancap kukuh. Firman-Nya, supaya bumi itu tidak bergoncang bersama mereka. Artinya, supaya tidak menggoncang mereka. Maksudnya adalah kami jadikan di bumi ini gunung ganang yang tertancap kuat. Kami menguatkannya agar tidak menggoncangkan manusia. Bahkan mereka dapat berdiam diri di atas punggung gunung itu. Daripada Qatadah, dia mengatakan bahawa gunung ganang itu berjalan bersama mereka di atas permukaan bumi, tidak berdiam. Maka mereka pun sampai pada waktu pagi. Sungguh Allah menjadikan gunung itu tertancap kukuh supaya menjadi pasak menongkat bumi. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas. Kami mudahkan di bumi yang mereka tinggal itu. Fijajan bererti masalik, jalan-jalan. Allah telah menjadikan semua jalan-jalan sebagai tempat berpijak untuk makhluknya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa hanya sebahagian muka bumi yang dapat dijadikan jalan, sedangkan sebahagian yang lainnya tidak. Maka ayat ini dimaknakan secara umum bahawa semua jalan di muka bumi ini dapat dilalui. Firman-Nya yang bermaksud, agar mereka mendapat petunjuk. Maksudnya adalah kami jadikan jalan-jalan tersebut di bumi ini, agar mereka dapat menempuh perjalanan di atasnya. At-Tabari. Riyadhus Salihin, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dilihatkan kepadaku segala amalan umatku yang baik dan yang buruk. Maka aku mendapatkan di antara kebaikan amalan umatku adalah membuang rintangan yang mengganggu di jalanan. Dan aku mendapatkan dalam amalan buruk umatku adalah meludah di masjid tanpa dipadamkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, banyaknya jalan menuju amal soleh meskipun amal tersebut kecil di hadapan manusia. Seolah-olah hal tersebut tidak diperhatikan, seperti menyingkirkan duri di jalan. Yang kedua, dorongan untuk mengerjakan hal yang bermanfaat bagi manusia dan mendatangkan kebaikan umat serta menjauhi setiap bahaya yang mengakibatkan kerosakan. Hadis Nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendatangi Nabi SAW sambil berkata, Sesungguhnya jika aku melihatmu, hatiku berasa tenang dan mataku sejuk, maka beritakanlah kepadaku segala sesuatu. Baginda SAW bersabda, segala sesuatu Allah menciptakan daripada air. Abu Hurairah berkata, beritakan kepadaku tentang sesuatu yang jika aku amalkan, maka aku akan masuk syurga. Baginda bersabda, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah silaturahim dan solatlah di saat manusia tidur, maka engkau akan masuk syurga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada hadis kursi, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW meriwayatkan firman Allah SWT yang berbunyi, hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku perbuatan zalim, dan itu pun aku haramkan di antara kamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu saling menzalimi. Hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kesesatan, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Oleh sebab itu, mohonlah petunjuk kepadaku, nescaya aku akan memberikannya kepadamu. Hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kelaparan, kecuali orang yang telah aku beri makan. Oleh sebab itu, mintalah makan kepadaku, nescaya aku akan memberimu makan. Hai hambaku, kamu sekalian telanjang dan tidak mengenakan sehelai pakaian,
kecuali orang yang aku beri pakaian. Oleh sebab itu mintalah pakaian kepadaku. Nescaya aku akan memberimu pakaian. Hai hamba-Ku, kamu sekalian sentiasa berbuat salah pada malam dan siang hari. Sementara aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu mohonlah ampun kepadaku. Nescaya akan aku mengampunimu. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Dalam satu muka surat, penjelasan ni berlapis-lapis pengajaran, amalan dan perkara yang kalau kita renung-renung tak terbuat dah. Pada satu muka saja. Ya, pada satu muka. Okey, baiklah, dalam tafsir At-Tabari. At-Tabari ni siapa? At-Tabari ni imam, dia zaman tabi'in. Kalau tak salah, dia zaman tabi'in. Kalau tak salah, carilah nanti ya kat Google siapa dia. Al-Imam At-Tabari. At-Tabari itu disabitkan kepada kampung dia. Nama dia lain. Nama dia lain. Dia ni bukan orang Arab, dia orang Parsi kalau tak salah. Orang Iran lah sekarang ni. Cari nama dia. Ini imam besar. Masyhur dengan tafsir dia. Tafsir At-Tabari. Tak direzekikanlah tempat dia sekarang dah jadi Syiah. Dia orang daripada belah sana lah. Cari lepas ni ya. Bukannya untuk kita hafal. Kita ni bukan tuan-tuan guru nak menghafal sirah-sirah ulama besar tu. Biarlah kita tahu ulama-ulama yang kita baca ni kan. Daripada muka surat ni saja tak, kalau nak tengok kepribadian ulama-ulama yang membawa hadis-hadis dan sebagainya pun dah surrender dah kita ya. Satu, cari siapa dia, Imam At-Tabari, yang menjelaskan pada kita berkenaan dengan kebesaran dan pengajaran-pengajaran daripada muka surat ni. Kita baca ayat tu pun dah insya-Allah boleh faham dah 25 sampai 30. Tapi kalau kita kutip-kutip lagi mutiara daripada ayat tu besar sebenarnya ya. Besar. Siapa minat boleh mencari buku-buku saintifik. Quran saintifik contohnya. Dia padankan ayat-ayat Quran, ayat 30 lebih tu berkenaan dengan kejadian alam. Bagaimana bumi dan langit dulu hanya satu kemudian dipisahkan. Baca dari Ibnu Katsir bagaimana ulama berbagi pendapat. Bumi yang dulu bersatu tidak pernah diturunkan hujan, kemudian diturunkan hujan. Bumi yang dulunya satu dengan langit kemudian dipisahkan. Bumi dipisahkan menjadi 7 lapisan bumi, langit dipisahkan menjadi 7 lapisan langit. Dulu bumi dan langit yang bercantum kemudian dipisahkan. Tanpa ada sebarang tongkat pun yang menongkatkan langit itu dengan bumi. Walaupun sebelum ni kita dah tengok ada kaul yang kecil yang mengatakan ya langit itu ada tongkat, tapi kita tak nampak. Ada tiang-tiang kita nampak. Tapi wallahu alam lah. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana tadi dikata bumi tak pernah diturunkan hujan kemudian diturunkan hujan. Bumi yang tak pernah ditumbuh dengan apa-apa tumbuhan, setelah turun hujan tumbuh tumbuhan tu. Ini kejadian alam. Kalau nak mikir bab situlah. Tengok bagaimana teori-teori Mat Saleh ya. Big Bang dan sebagainya yang masyhur tu, kalau yang berminat tengok bagaimana kejadian alam tu dari sudut ilmu wahyu punya sendiri. Ini kita pegang ilmu wahyu lah daripada Al-Quran dan hadis. Ya, begitu. Itu satu. Kemudian tengok bagaimana daripada Abu Zar. Siapa Abu Zar ni? Abu Zar ni antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dia ni orang Arab. Khalifah Al-Ghifari. Al-Ghifari Khalifah Abu Bakar apa gitulah. Dia semenanjung Arab lah. Antara khalifah Arab yang besar. Dia datang ke Mekah pada zaman yang mana tentangan kepada Islam tu berat lagi. Orang sorok-sorok lagi keislaman dia. Ya, dia datang ke masjid. Dia sebelum dia datang tu dia dah hantar dah anak buah dia. Pergi tengok siapa yang kata dia dapat wahyu. Kau pergi tengok dekat Mekah tu. Bila balik, anak buah dia cerita sikit. Dia tak puas hati, dia datang sendiri. Dia duduk kat Masjidil Haram. Tapi dia tak cakap dengan siapa-siapa. Dia tengok mana satu Rasulullah SAW. Dia tak kenal. Dia tak kenal. Dia kata aku tak nak cakap dengan siapa-siapa. Takut nanti orang tahu aku nak cari baginda Rasulullah SAW. Ya. Pada subuh kedua tu rasanya baru nampak di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bawa dia balik ke rumah. Tapi Sayyidina Ali pun tak tanya. Sayyidina Ali layan dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru Sayyidina Ali tanya. Dia kata aku nak cakap ni tapi kau kena rahsiakan. Sebab dia takut. Dia takut nanti Rasulullah SAW dia apa-apakan, dia apa-apakan ya. Sayyidina Ali kata tak apalah. Jangan bimbang ya. Aku sendiri akan bawa jumpa
baginda Rasulullah SAW. Dia jumpa dan dia terus melafazkan syahadah dia kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW bagi arahan supaya berdiam diri, balik ke kampung dia dan berdakwah. Macam tu je. Sekejap dia jumpa Rasulullah. Kemudian dia datang balik pada zaman dah Islam dah tersebar, dia kembali kepada Rasulullah. Banyaklah cerita Abu Zar. Seorang dikenali sebagai faqih dalam bab syariat, tetapi syadid pandangan dia. Pandangan dia keras. Baca cerita Abu Zar ni menarik. Keras pandangan ni. Kita dah baca sebelum ni surah At-Taubah. Ayat 30 lebih mengatakan siapa yang tidak menginfakkan emas dan perak di jalan Allah, Allah kecam dengan ancaman pada hari akhirat. 30 mana tak saya? Allahumma salli ala Muhammad. Ayat ayat 34-35. Buka balik surah At-Taubah yang kita dah baca, bukan? Abu Zar tengok ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Itu satu bab ancaman. Orang pendeta-pendeta Yahudi dan Kristian dulu, dia menipu dengan jalan yang batil. Menipu tu batil lah, untuk kepentingan diri dia sendiri. Kemudian ayat tu, dan orang-orang yang menyimpan emas, bab ni dia ambil. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Ini kecaman daripada Allah. Berikan kabar gembira untuk apa? Bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu mereka disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan tu. Abu Zar, dia keluar fatwa yang keras. Mana harta tak boleh disimpan melebihi apa yang diperlukan untuk nafkah. Macam tu. Macam tak boleh simpan duit. Simpan duit dalam bank, tak boleh. Harta ni guna untuk nafkah ya. Lebih sedekah. Lebih terus sedekah. Begitu. Dan dia amalkan sungguh-sungguh. Bahkan dia mensyarahkan kepada kaum sekeliling dia berkenaan dengan fatwa dia itu. Sampai pada zaman Saidina Uthman, dia dipanggil oleh Saidina Uthman sebab dia punya fatwa dia ni keras sangat. Keras sangat. Dia diasingkan pada satu tempat di mana di situlah dia meninggal. Dia meninggal berseorangan. Dan disempurnakan mayat dia oleh gerombolan daripada Saidina Ibnu Abbas ke Ibnu Mas'ud, saya tak ingat lah. Dia tinggal seorangan. Dia berpegang kepada satu hadis mana baginda Rasulullah SAW kata, saksikanlah kamu ataupun sekumpulan orang tu akan tinggal bersendirian, hidup bersendirian dan mati pun bersendirian. Pada akhir hayat dia, isteri dia kata, macam mana kita ni duit tak ada, tak cukup, nak beli kain kafan kau pun tak cukup, tapi dia kata kepada isteri dia, percayalah, aku pernah dengar sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda demikian. Dan antara ramai-ramai itu aku seorang je masih hidup. Jadi aku pasti akulah orang yang akan mati bersendirian. Tapi diuruskan oleh jemaah yang besar. Betul lah, dia mati bersendirian di padang pasir, tapi diuruskan pada saat kematian dia datang gerombolan yang menguruskan kematian dia. Sahabat juga datang. Menangis sahabat. Sebab sahabat dia kata, benarlah apa yang Rasulullah SAW kata, Abu Zar inilah orang yang hidupnya bersendirian dan matinya bersendirian. Hebatnya Abu Zar. Baca bab Abu Zar. Kemudian, mungkin kita tutup sikit dengan, kita ambil beberapa perkara daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil berkata, sesungguhnya jika aku melihatmu, hatiku berasa tenang dan mataku sejuk. Masya Allah. Maka beritakanlah kepadaku segala sesuatu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu Allah ciptakan daripada air. Itu satu bab. Itu bab sains lah. Saya minat baca lah bab sains tu. Tapi saya nak tekankan yang ini. Kita tengok pada diri kita daripada ini saja. Tak payah tengok hadis-hadis amalan lain daripada hadis ni saja. Apakah hadis-hadis amalan Rasulullah SAW itu dah terterap dalam diri kita.
Kita kata kita ni umat Rasulullah. Kita kata, ya Allah, Rasulullah bangga dengan aku ni sebab aku ni umat akhir zaman. Kita dah baca hadis bagaimana Rasulullah SAW rindu pada kita ni. Sahabat pada ketika itu pun jealous. Ya? Kamilah Rasulullah. Bukan, dia kata. Rasulullah sayang kat kita, rindu kat kita. Kita pun bangga, kitalah umat akhir zaman yang Rasulullah sayang. Kitalah yang akan bangkit bersama Rasulullah. Kitalah nak minum daripada telaga Rasulullah SAW. Ni bulan kerasulan ni, kita kata kitalah yang paling menegakkan maulid Nabi. Kita lah ni. Kita khabar diri kita, tapi tengok ni. Daripada ini saja, tak payah tengok benda lain lah. Berapa banyak daripada apa kata-kata baginda Rasulullah SAW dah ada pada diri kita. Pertamanya, sebarkanlah salam. Mudah. Buat ke tak buat? Cerita dia gitu je lah. Cerita dia mudah. Ya? Rasulullah tak suruh kita pergi berjihad. Rasulullah tak suruh kita baca Quran dalam solat sunat macam Rasulullah SAW baca masa subuh tadi, sebelum masa kita sembahyang tahajud. Rasulullah tak suruh baca macam dia. Padahal kalau kita nak baca boleh je, buka je handphone tu, baca macam sembahyang sunat 2 rakaat, boleh setengah jam pun boleh, tak ada masalah. Tak ada berat-berat ni. Rasulullah kata sebarkan salam. Satu, berilah makanan, belanja makan. Pagi-pagi duduk kedai kopi, bayar meja tu, meja ni, tak habis RM20. Duduk dengan kawan-kawan aku bayar. Bagi orang makan. Sambungkan silaturahim. Telefon ke mak saudara, jenguk tak pak saudara, mak ayah kita dah meninggal dunia. Antara khidmat kita pada mereka ialah kita kena raikan kawan dia. Kawan tu. Kawan mak ayah kita lah. Kawan. Apatah lagi mak saudara, pak saudara. Melawat tak? Tanya khabar tak? Hello tak? Ke sibuk engkau kawan? Majlis kawan-kawan jauh-jauh kita boleh pergi. Mak saudara, pak saudara kita tak jenguk. Silaturahim ni siapa? Yang pertama berkongsi rahim dengan kita lah. Silaturahim. Bukan kawan-kawan. Kawan-kawan dah ke belakang dah. Ahli keluarga dulu. Walaupun kita tak pandai borak mak saudara, pak saudara kan. Tapi itu tanggungjawab. Silaturahim. Apatah lagi adik-beradik. Ni muda-muda ni tak ada lah kelahi adik-beradik. Kelahi biasa berebut remote boleh lah. Tapi jangan sampai kita kelahi dengan adik-beradik, kita tak bertegur siapa. Dosa besar. Jatuh bab dosa besar. Dan solatlah di saat manusia tidur. Kita dah sampai surah Al-Anbiya dah. Dah terasa ke tak diri kita ni banyaknya lah Allah bagi nikmat pada kita ni kan hari-hari ni. Kita kata kita ni syukur, sekadar syukur kat mulut je ke? Adakah kita gitu je? Alhamdulillah, gitu je lah. Amalan tak tambah, kualiti amalan tak tambah, kuantiti amalan tak tambah, variety amalan tak tambah. Ini bab. Solatlah di saat manusia tidur. Semua dah pandai ya. Ceritanya buat ke tak buat je lah. Buat tak buat ya. Kenapa? Maka engkau akan masuk syurga dengan selamat. Ya, offer baiknya. Offer yang terbaik daripada baginda Rasulullah SAW. Jawablah masing-masing. Tak payah tengok hadis kursi tu. Hadis kursi tu lagilah besar. Lagilah besarnya. Perihal kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Itu kata kunci hadis kursi itulah. Lebih kurang baca syarah je. Siapa minat cari. Kata kunci itu je. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Itu kata kunci hadis kursi. Tapi kita tengok balik sedikit amalan yang baginda Rasulullah SAW suruh buat tu, kita buat ke tak buat. Jadi jangan kita nak banggalah kita kata ni kitalah umat akhir zaman yang Rasulullah sayang. Ya, kitalah orang yang menegakkan syariat. Kitalah yang banyak menegakkan sunnah. Kononnya kitalah. Tapi tengok ya, dalam sedikit amalan tu apa yang kita buat ya. Apa dah menjadi amalan biasa. Tak buat rasa bersalah pula rasanya. Ya. Wallahu a'lam. Besok kita tengok bab nutfah. Nutfah, alaqah, mudghah, macam-macam lagi ya. Insya-Allah dah mula disebut nama Nabi yang pertama itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak ada dia kata peringatan-peringatannya. Besok dah ada lah ya. Dan apabila orang kafir itu melihat engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula dah sebut-sebut nama-nama Nabi Rasul dan surah Al-Anbiya. 16 ya. 16 Nabi dan Rasul dan seorang wali.
Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Allah memanjangkan umur kita. Untuk besok kita ambil satu muka lagi tadabbur, walaupun ringkas tapi biarlah ada istiqamah dalam apa saja amalan sedikit sekalipun. Kita dah faham yang ini amalan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW dan Allah dan Rasulnya ialah amalan walaupun sedikit tapi istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.